أعوذ بك من شر نفسي ولك بنعمتك علي ورب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa biyassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi yang penuh barakah ni. Allah izinkan kita, Allah pilih kita untuk duduk di dalam suasana ketaatan. Yakni dengan kita Allah pilih untuk berikan kefahaman melalui jalan ilmu. Kefahaman ni tidak akan datang dengan jalan amal. Amal perbuatan yang zahir. Dia mesti datang dengan amal perbuatan yang dimulai dengan ilmu. Dan itu tanda Allah nak bagi kebaikan. Kata Nabi SAW, "Ma yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah nak dia itu mendapat kebaikan. Yufaqihu hafiddin. Diberikan dia kefahaman di dalam agama. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah 269. Bahwasanya Allah SWT menyatakan yu'til hikmata may yasha. Allah memimpin hikmah, Allah memberikan kebijaksanaan kepada siapa yang aku kendaki. Beza kalau kita nak bandingkan dengan amalan perbuatan yakni zahir af'al, disebut perbuatan ni yakni af'al. Termasuk perbuatan af'al ni perbuatan yang zahir. Kalau dibandingkan dengan iblis, buat perbandingan supaya kita jelas bagaimana perbezaan. Sedangkan iblis ini ahlul abid, dia beramal mas sekalian. Sebuah amal ni kita nampak lah, orang beramal mana kita nampak perbuatannya. Dan memang Allah jadikan seluruh kejadian, tak ada satu pun kejadian yang Allah jadikan itu berpaling, tak ada. Sehinggalah bermula episod iblis ini. Bermulanya episod iblis ni, maka bermulalah perpecahan. Ada dua kumpulan, yang menentang dan yang taat pada Allah. Ini semua dalam qadar Allah, takdir Allah. Ada hikmah yang Allah Maha mengetahui, kenapa Allah lakukan begitu. Kita tinggal lagi nak ambil pengajaran dengan akal yang ada ni. Allah bagi ni, Allah takdirkan kita punya akal, dan Allah takdirkan kita untuk berfikir. Sebut takdir ni maksudnya bukan atas diri kita lah. Semua yang berlaku ni semua di atas kekuasaan Allah Ta'ala, bukan terletak bersandar pada diri yang tak ada kuasa, tak ada daya ni. Maka kalau lihat iblis itu dengan malaikat,
asal tim, satu jamaah lah. Maka kalau dipikirkan secara kewarasan kita ni, kalau kita berkawan dengan malaikat, bukan malaikat, macam malaikat pun, kau punya kawan macam malaikat ni. Memang hebat lah kau ni. Kalau isteri kita tu, kamu ni macam malaikat dah turun ni. Allah baiknya kamu ni. Biasa perbandingan kebaikan mesti dibandingkan dengan malaikat. Malaikat memang tak ada nafsu. Memang kejadian yang taat. Makna kata kalau kita kawan dengan malaikat, kawan satu. Nabi kata pilih kawan. Penting sebab dia akan mencorakkan kita juga. Tapi jangan memilih-milih. Memilih tu lain, tu pilih bulu panggil. Itu ikut dia dah. Pilih kawan maksud ke mana hala tuju yang kita nak bawa. Kebaikan atau keburukan. Okay. Bayangkan keliling tu malaikat lah. Mana kalau berkawan dengan orang baik, mana pasti baik lah. Kawan orang pergi masjid. Kawan dengan orang pergi masjid, takkanlah bawa pergi kelab malam lah. Tak ada pula. Tak ada bawa pergi pak masyarakat lah. Dia akan bawa pergi masjid lah. Tapi apa yang disampaikan, walaupun dalam perbuatan itu memang solid 100%. Kita boleh nampak dia ni akan dapat kebaikan yang kata takkan ada istilah. Mustahil lah dia akan jadi jahat. Namun Allah takdirkan atas kekuasaannya, iblis hari ini kisahnya sangat tragis lah. Daripada seorang ahlul abid, seorang yang taat kepada Allah, hari ini dialah penggerak kepada segala kejahatan. Kepala dia, ketua dia. Bayangkan, ibarat kita nak bertempur lawan musuh. Musuh itu tahu segala segi, selok belok segala tempat tu dia tahu. Itu musuh. Macam cerita-cerita barat lah. Kalau di cerita Has Fallen, Kingdom Has Fallen. Dia punya rupanya yang jahat dengan presiden tu orang kanan dia tu. Nak colek Mr. President tu orang kanan dia. Orang kanan yang tahu peta tu dalam tu. Mana bilik kebal, mana ini. Kat mana? Itu iblis. Jadi keadaan iblis ini memberikan nampak satu sudut buruk bagi kita sebab iblis. Ada iblis. Kalau tak ada iblis, kita tak jahat lagi contoh. Tapi ingat, Nabi Adam AS tidak menyalahkan iblis. Keikutkan iblis lah yang duk mengacau rumah tangga. Rumah tangga lah. Orang ketiga. Siapa orang ketiga dalam rumah tangga Nabi Adam AS? Iblis lah. Cuba tengok keadaan sekarang. Apa jadi masa pada orang ketiga? Memang kena tarah cukup lah. Kamu punya pasal, kamu je pasal. Kalau tak kena kamu ni, aku tak retak rumah tangga ni. Iblis tu iblis. Dia tiup was-was. Kemudian termakan Siti Hawa lah. Betul hati-hati orang perempuan. Orang perempuan, orang lelaki kena berhadapan dengan iblis. Sebab iblis lah yang akan mengganggu isteri kita. Bukan jin prebet. Tak main prebet ke sampuk isteri tu segah je, hilang lagi. Kita ingat kan sampuk tu dah hebat dah. Iblis datang bukan dengan sampuk jerit-jerit. Itu prebet. Dan dia bukan datang dengan wajah ketakutan. Rambut kusuk masai tu kan. Itu tak mandi, tak sempat sikat rambut. Iblis ni wajah kalau dia zahirkan diri dia. Hebatlah. Orang kata pengaruh sebab sifat dia pun nak mempengaruhi. Bayangkan mas kan, kalau orang nak pengaruhi, takkan dia nak buat kita jauhi dia. Cara nak pengaruhi seseorang, maka dia kena membuatkan orang itu suka. Takkan nak buat orang tu takut. Hantu-hantu itu kerja dia part time. Prebet semua tu buat menakut-nakutkan. Tak ada. Dia bukan buat takut. Setara iblis ni, dia tak buat takut. Dia buat was-was. Was-was. Allah kata jangan makan buah pokok khuldi tu. Wala taqrabu hazihi syajarah. Allah kata dah. Dalam syurga je maksudnya. Dalam syurga tau. Bukan dekat Taman Rentri ni. Kat Batu Ukip kita. Bukan kat Selangor. Bukan kat Malaysia.
kat syurga ni nikmat semua ada. Setara nikmat ada pun boleh lupa keadaan yang satu benda. Dalam satu nisbah sejuta katalah. Yang sejuta ni nikmat dah. Satu je larangan. Yang satu tu kita ambil. Bukan kata tak ada. Lain lah kalau tak ada yang sejuta tu, ada satu tu je. Daruriat tu panggil. Darurat ni. Nampak licik iblis ni. Lalu yang dia masuk, mesti tahu. Sebab apa? Hawa. Iblis datang dengan kelembutan. Lalu saya kata, iblis takkan datang dengan kekerasan. Dia takkan datang dengan kekerasan, dia datang dengan kelembutan kerana tiupan was-was itu dengan kelembutan. Sebab itu diikat dengan ketegasan tauhid. Yang boleh menghilangkan was-was itu dengan ketegasan. Sebab itu kepimpinan itu diletakkan kepada rijal, qawam. Air yang lembut, air, udara, benda yang halus-halus ni, akhirnya dibendung dengan perkara yang tegas. Dia ada, orang kata guideline. Dia ada bottom line, ada titik. Okay, stop. Dia mesti ada sempadan dia. Sempadan ni tegas. Sebab tu Islam ni, bila ada sempadan dia, border hukum hakam tu, itu ketegasan. Dia tak ada negotiate tu tak ada. Itu ketegasan. Maka Nabi Adam AS tidak menyalahkan. Walaupun tahu yang penyebabnya itu iblis. Maka iblis ini sifat dia adalah sifat yang kalau kita nak terjemah dia gitu. Supaya apa? Kita letakkan, selalu saya bawa dalam pengajian hakikat kehidupan ni. Diingatkan bahawa jangan kita rasa selesa dengan keadaan diri kita yang menyangka kita sedang beramal. Kalau nak banding dengan iblis, jauh panggang dari api. Tapi di manakah kalahnya iblis ini? Kat situ kita boleh teka boleh. Allah nak pengajaran. Kalahnya iblis ini adalah kerana dia tiada kefahaman di dalam beramal. Itu dia. Sebab tu dalam kita nak menumpukan, kita nak letakkan aulawiyat keutamaan. Pertama kita kena ada ilmu, baru kita boleh tahu keutamaan. Dalam ilmu tu pula kita kena faham, kita kena mendalami bagaimana nak menterjemahkan. Dalam banyak amalan kita susun, apa perkara yang paling utama yang mesti kita letakkan keutamaan? Itulah meluruskan kefahaman. Yang mana kefahaman ini kalau tidak diperhatikan, kefahaman ini dengan maksud, yang pertama kita nak letakkan kefahaman tentang diri kita sebagai hamba. Yang dalam perbahasan penyucian hati. Tazkiyah itu nak menyucikan hati. Tapi perkara ini tak nampak. Tak nampak, nak cuci hati ni tak nampak mas sekalian. Kat mana nampak? Bila datang ujian. Bila datang ujian, barulah kita nampak keadaan hati kita tu. Lalu perbahasan cuci hati-hati ni, nak faham tak faham kedudukan hati kita, nak tak nak kita kena tengok kehidupan kita. Dan kehidupan kita itulah yang kita bahaskan, kita pedalami tentang perbahasan kehidupan. Kita kena kaji, kita kena fikir tentang kehidupan. Bagaimana cara nak mikir kehidupan ni? Maka mestilah ada kerangka, dia mesti ada kaedah berfikir. Maka kaedah berfikir kehidupan yang tak ada sempadan. Hidup ni sebenarnya tak ada sempadan. Betul manusia ni diberi kebebasan nak buat apa, buat. Kehidupan. Agama yang meletakkan sempadan tu, hukum hakam. Itu pun letak hukum hakam pun orang boleh langgar lagi. Orang boleh petikai lagi. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan itu sendiri, mestilah diikat dengan kaedah berbalik kepada qudwatun hasanah. Itu Nabi SAW. Maka kembalikan kepada tarik nubuah jalan kenabian dengan sifat wajib bagi Nabi SAW. Ini selalu kena pegang. Ini hidup kita, kerangka berfikir ataupun nak nyusun kehidupan supaya kita tahu tadi keutamaan ni. Iblis tak ada semua benda ni. Iblis tahu beramal sebab disuruh. Amal-amal dia. Kan lain lagi. Aku tak tahu aku buat je hidup ni. Beramal-amal. Orang suruh aku solat. Aku suruh ni, aku sini. Dia buat atas sekadar, memang itu semua suruhan. Tapi suruhan itu tidak datang dengan kesedaran. Sebab tu kadang-kadang kita
datang timbul perbahasan orang meluahkan perasaan. Tahulah tak payah nak ngajak orang ni. Bukan orang tak tahu apa amalan-amalan ni. Bukan mereka tak tahu. Bukan mereka tak tahu, mereka tak sedar. Bahawa perkara yang dia kena buat itu, yang dia sedang buat itu benda paling penting. Bagi contoh. Tadi kefahaman tadi. Rosaknya kefahaman ini menyebabkan kehancuran. Di mana bilakah berlaku kehancuran? Kefahaman. Keamalan. Amalannya hancur bila kita rosak kefahaman, barulah datang amalan ajaran sesat semua tu. Mula sekali dia attack, dia serang fikiran, kefahaman. Macam iblis, dia beramal, sekali dia salah faham. Dia ingat dia yang mulia. Kan dah terbalik tu. Sikit tu. Dia ingat dia mulia tu, berjuta tahun kefahaman tu ada dalam diri dia. Ini kefahaman yang besar, berakar umbi tu. Dia masuk kat faham, dia pergi ke hati pula. Bila dia dah faham salah hati, jadi sombong lah. Nak pula, hidup dia pula, dia tengok dengan keadaan yang tidak benar. Orang muliakan dia, orang sanjung dia, orang bagi dia itu ini. Dia menyangka apa yang berlaku itu adalah kebaikan. Walau itu ujian. Macam kita lah hidup. Allah bagi senang, Allah bagi sihat, Allah bagi itu, bagi ini. Nah, kita menyangka, ini Allah berkati aku ni. Tak tengok badan tak sakit-sakit, orang pergi masjid sakit. Amboi. Orang pergi masjid sakit. Tengok itulah yang kali kita kena, at least kita kena jogging lah juga. At least. Dia tak pergi pun kata. Nah, kita kena always happy, you know. Happy. Boleh. Nampak? You awet muda. Bukan cakap apalah katanya. Kita pertama jangan fikir masalah. Boleh. Nak fikir masalah, kita kena happy go lucky. Dia nampak. Dia ingat kurniaan dunia itu adalah nisbah kepada kebaikan. Kalau dunia tu kebaikan yang mas sekalian, Firaun tu selesai masalah. Apa yang tak ada kat Firaun ni cakap. Semua ada dia. Ada ingat saya ada masa tu sakit kepala. Sakit kepala pun tak apa. Nak berdenyut-denyut ke, nak bersedung apa. Semua apa pun tak ada. Badan fit dia. Kulit tegang. Terkeduk pun tidak. Sihat ada, harta ada, kedudukan ada, pengaruh ada. Semua ada. Yang tak ada satu je. Faham tak ada. Bila faham tak ada, apa yang ada hancur semua. Hancur semua. Biar tak ada semua tapi faham ada. Sebab tu Allah uji para anbiya ni bermula dengan tak ada. Mana ada? Nabi SAW itu bukannya biasa-biasa. Yang kita faham orang susah. Perjalanan Nabi susah, perjalanan dia susah. Nabi ni keturunan bangsawan. Umur 25 tahun Nabi dah boleh pinang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra. Dengan sampai ekor unta. Hantaran. Nabi banyak duit. Tapi lepas Islam, masuk Islam, Allah buat. Habis harta semua. Ada pun ada harta dihabiskan. Untuk jalan agama. Sebab apa? Nak rasa tak ada. Nak bagi rasa tak ada. Sebab tu kadang-kadang setengah orang. Dia bila nak berubah tu. Dulu je lah dia ada harta contoh. Kebanyakan ini saya cerita realiti. Realiti kebanyakan bila nak pergi pada Allah dia akan diuji dengan kehilangan. Dengan ketiadaan. Dengan kesusahan. Rata-rata. Dia akan divert ke Allah ni. Dengan keadaan telah hancur dunia. Lalu dia pun kata, Allah nak hancurkan hati dia. Supaya bergantung hanya kepada yang Esa. Kalau saya terbalikkan walaupun ada perbahasan ulama, ada perbahasan dia. Perbahasan ni betul. Sebab nak ceritakan perjalanan ada yang melalui kekecewaan itu. Kalau saya cerita pula, kenapa Allah hancurkan hati dia? Sebab tebal no suka kat dunia. Kalau hancurkan hati dia, itu je. Engkau datang kat aku bawa suka dunia. Macam kita lah, anak kita datang kat kita, bawa benda yang kita tak nak. Kita ambil, kita buang lah. Menangis-nangis kawan, wah kat situ. Kenapa anak kita menangis tu? Sebab kuat sangat pegangan dia pada gula-gula lollipop tu contohkan. Pegang, dia nak dukung kita tu. Lekat-lekat lah baju kat kita. Kita ambil, kita campak lah. Menangis kawan tu.
begitu berat ujian ini. Bukan nak kata apa, kan dia tak faham. Rupanya perjalanan dia sebelum itu kuat sangat kewujudan ada tu. Ada tu. Jadi kepahaman dia salah. Dia mengadakan masa dia habis banyak kat benda, akhirnya dia merasa adanya benda dengan dia. Tiba-tiba satu datang kesedaran kefahaman, mencari kekosongan yang ada. Apa yang tak ada ni? Yang tak ada kepahaman sebenarnya. Tak ada kepahaman. Mula dia nak mencari kepahaman. Satu-satu ujian Allah datangkan pula. Itu hilang, ini hilang. Apa yang tak kena ni? Dia mula question kan. Yang tak kenanya kita lah. Sebab kita bermula dengan diri yang merasa ada. Macam tadi Iblis. Merasa beramal, merasa ada, merasa. Bila merasai tu, maka datanglah. Sedangkan apa yang dia ada kan bukan untuk merasa ada. Untuk merasakan kekuasaannya. Ni kita ni. Dalam perbahasan diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Kita masih tajuk pembincangan ni. Dalam bab usul siddiq. Ini kita kaji kehidupan ni bersandarkan siddiq. Kemudian kita masuk amanah. Sebab nanti dah habis ni masuk amanah pula. Kita cuba rungkai, kita cuba olah balik pemikiran kita. Yang mana dalam bab bersentuh tentang kehidupan ni, dia ada perbincangan nanti dalam bab amanah nanti. Sikit lagi kita akan masuk dalam bab siddiq amanah. Dalam bab amanah, dia akan membincangkan tentang sunnatullah. Adat, aturan Allah. Aturan Allah, hukum Allah. Ada dua benda perbezaan yang kita perlu perhatikan. Sunnatullah, dia tertakluk terpakai pada semua manusia. Aturan, siang, malam, pagi, petang, hidup, mati, miskin, kaya, sunnatullah. Takdir yang Allah telah tentukan pada setiap hamba. Adapun hukum Allah, dia panggil syariatullah, hukum yang tertakluk, termaktub pada yang ditaklifkan, yang dibertanggungjawabkan bagi yang Allah pilih untuk iman, hukum yang 5. Baik. Dalam membincangkan hukum yang 5 ini, biasanya sesiapa yang ikut pada hukum yang 5, dia akan ada advantage pada sunnatullah. Sebab setiap yang Allah aturkan, itu pasti ada kebaikan. Contoh, Allah aturkan kewajipan. Bagi manusia itu menjauhi segala keburukan. Wajib. Mudarat, yang mudarat ini, yang boleh merosakkan diri, akal, fikiran ni, kalau tengok pada hukum, mesti jatuh pada haram. Benda-benda yang darurat, yang boleh mendatangkan kerosakan, melainkan ada perkara yang ada dipanggil antara dua mudarat, itu dalam usul fiqh lah. Tapi kalau pergi balik pada asal yang haram ni, hukum sunnatullah ni, mesti benda yang Allah telah aturkan buruk. Haram ni, mesti reflect dia buruk. Siapa yang Allah pilih, sebab tu beruntung jadi orang beriman, sebab dia ada garis panduan dah, dia ada hukum dah. Kalau kita tolak hukum ni, kita orang kata apa, panduan dia kena try and error. Mana yang buruk, mana yang baik, kita tak tahu. Bila kita tahu, kita kena try semua. Itu kadang-kadang hidup ni, dia akan terkeluar daripada perbahasan kehidupan yang sebenar. Contoh dalam bab harta. Larangan alhaqumut takasur, larangan mengumpul harta. Mengumpul ni dalam Islam larang. Yang disuruh susun atau uruskan harta. Ada pun simpan tu urus tu. Bukan main kumpul saja. Bila kumpul, sunnatullah ni akan bertentang ni. Sebab pada sunnatullah, pada adat kejadian manusia, dia bukan dengan harta. Bila manusia itu dikaitkan, diletakkan dengan harta, maka dia akan jadi satu jiwa yang keras. Dia akan jadi orang yang rigid. Dia akan jadi orang yang tidak bebas. Sebagai contohlah budak-budak, cuba tengok. Fasa kehidupan tu, dia berubah tu. Daripada yang tak bebas, yang sebelumnya bebas tu, bila dia ni dirigidkan dengan harta, tengok, hidupnya akan berubah. Berubah nanti. Kenapa hidup kata kanak-kanak tu rasa happy go lucky? Memang dia tak terikat dengan kebendaan. Dia tak ada restriction. Tapi bila dah masuk elemen kebendaan,
Dia mula had-hadkan lah. Dia ada sekatan itu. Kalau nak sayang, kena ada ini. Macam tu. Dulu sayang tu tak ada apa pun. Tapi bila dah ada letakkan elemen kapitalis, orientalis kebenaran, maka dia akan melanggar. Sebab tu kalau kita lihat negara-negara maju, nampak majulah. Tapi dari segi moral ataupun nilai pada manusia tu down, habis, jatuh, merudum. Sebab apa? Sebab dia menungkah sunnatullah. Sunnatullah ni siapa pun langgar. Memang dia akan terduduk. Sebab ni panggil undang-undang yang telah Allah letakkan pada alam. Itu yang kadang-kadang dia kena kaji hukum alam ni. Malhal bila kita letakkan balik kepada Allah, kita akan nampak hukum yang 5 lalu dipakai dalam sunnatullah, dalam aturan hidup kita. Okey. Apa yang nak sampai di sini? Apabila kita berbalik kepada diri tadi, bila faham tentang hukum, kemudian kita tengok pada keadaan adanya dengan kepahaman yang benar tadi, bahawasanya kewujudan manusia itu adalah untuk menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu kewujudan manusia. Nah, begitu juga dengan adanya yang lain. Selain daripada diri kita, ada semua perkara yang ada keliling kita ni, alam jagat raya ni, seluruhnya ada. Itu bukan untuk merasakan diri kita. Dia adalah untuk reflect, untuk menterjemahkan. Menterjemahkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kita boleh rujuk pada surah Ar-Rum, ayat 20, ayat 21, ayat 22, ayat 23, ayat 24. Yang mana, kalau kita lihat, dia mesti dimulai dengan tanda-tanda. Kalau kita lihat balik kata kunci lah. Iqra' ni. Bismillah. Okay. Bacalah dengan nama Tuhan ni. Ni ilmu lah. Berbahasa ulama syarah kan. Al-Mufassirin ilmu. Dia mula kan baca ni. Baca tak ada ilmu, macam mana nak baca? Ilmu datang dari siapa? Allah bagi. Wa'allama Adama asma' ilmu. Yang bermula dengan nama-nama benda. Ilmu yang bermula dengan isim lah. Kata nama. Kita nak kenal satu kan, kita kenalkan dulu kata nama. Kemudian baru kita syarahkan apa dia. Ini apa? Ni air. Bila dah tahu ni air, baru kita ceritakan apa syarah pada air ni. Kalau tak ada nama air tu, saya nak cerita dia. Saya nak cerita. Dia cerita banyak-banyak, apa nama tu? Entah katanya. Yang banyak-banyak tu apa? Tak tahu. Dah kau cerita pasal siapa? Entah. Tak boleh. Dia bermula mesti ada nama, kata nama. Ni. Kata nama ni. Ilmu yang memperkenalkan tentang nama. Ini boleh rujuk Al-Baqarah ayat 30, 31. Ayat 30, ayat 31 dan Al-Alaq ayat 1 ni. Permulaan manusia ni masalah. Yang ini kata Iblis tak ada ilmu ni. Dan malaikat pun tak ada ilmu baca ni. Yang Allah bagi ilmu nama ni dekat Nabi Adam AS dan Nabi Muhammad SAW. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Summa ardahum alal malaikah. Nama-nama benda dan gunanya semua. Kemudian Allah suruh malaikat yang kata benar. Kalau kamu betul benar, tahu sangat semua. Ibarat macam itulah. Explain balik. Kamu tak tahu benda. Kamu ni disuruh je. Disuruh saja. Buat saja. Walaupun lah sebelum itu malaikat ada katanya, ada bagi tu pada Allah, qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfikud dima. Bukankah ada kehancuran berlaku, perbunuhan. Itu apa yang dia nampak, tapi dia tak ada ilmu pun dengan apa yang dia tengok tu. Macam kita lah, bila satu benda datang kat kita, satu perkara berlaku kat kita, walaupun kita nampak macam tak betul dia cara ni. Kadang contoh sakit, ujian kehidupan ni. Kita tak tahu apa yang terbaik Allah tengah susuk kat kita. Jadi kita jangan komen atas keadaan itu. Kita kena cari ilmu tentang perkara itu. Baru kita boleh bercakap. Silap ibu lah, bila dah ada ilmu tak bercakap lah. Orang ada ilmu tak komplain mas kan. Kita akan komplain, oh sakit ni, payah betul lah sakit ni. Bila ada ilmu pula, oh alhamdulillah sakit saya lagi. Alhamdulillah payah pula sakit.
Sebab Nabi kata sakit kafarah dosa. Dah ada ilmu tu. Betul lah tu. Dia dah ada ilmu mula. Dia akan susunlah perbahasan dia. Dia bercakap juga. Tapi tersusunlah perbahasan dia. Kan? Nah, begitu juga ketika Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam AS, kemudian diperkukuhkan di Nabi yang pertama, Nabi yang terakhir. Nabi yang pertama, Nabi Adam AS, Nabi yang terakhir, Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir ni, bermulanya, yang terakhir. Tapi bermulanya, terus Allah ajar tentang nama ni. Sebab Nabi akhir dah, penuntut. Yang lepas ni tak ada Nabi dah. Nabi Rasul tak ada dah. Mana nak bagi hajar, bagi habis ni. Pada kiamat dah. Dah tak ada orang kata apa delay-delay. Sebab tu orang kata nantilah, tunggulah. Dah. Allah buka ayat ni saja sebenarnya. Dah penutup dah. Penutup maksudnya apa? Kalau tak nampak juga bermula dengan Allah, habis lah. Ini bukan masanya untuk saya, tunggulah saya nantilah. Nantilah. Nak cari dulu apa yang ada dalam kehidupan ni, nak mencari-cari lagi. Dah, hidup ni terang-terang suruh cari Allah. Habis je. Dengan cara, ni, bacalah dengan nama Rabb. Bismi Rabb. Bila nak baca ilmu, Rabb mestilah Rabb mengenal Rabb siapa? Itulah mengenal Allah. Itulah nama Bismillah tu. Bismillah. Dengan nama Allah. Di sinilah datang perbahasan mengenal Allah. Bermulanya kehidupan itu dengan nama Allah. Huwal awal. Dialah permulaan. Dialah yang mula tanpa ada permulaan. Dia yang awal tanpa ada permulaan. Mana sebelum kita ada contoh harta. Harta ni, kata nama lah harta. Kalau dalam masa al-mal. Letak al-mal, ada alif lam. Boleh jadi isim. Bila nama ni, bila ada nama ni, cuba tengok. Nama ni, sebelum ada nama harta ni, mesti bermula dengan nama Allah. Macam mana cari harta tidak dengan Allah? Sedangkan bermula dengan Allah. Melainkan kita tidak dengan Allah. Itu je lah. Melainkan. Tak dengan Allah lah. Bila tidak dengan Allah, apa yang ada pada harta? Apa yang kita cari pada harta? Cari RM ke? Cari figure ke? Tak. Dolar apa lagi? Dinar. Cari ni ke? Tak. Kita tak cari ni je mas sekalian. Kita cari yang dinamakan sifat pada harta yang dipanggil kaya. Kalau tak ada kaya ni, harta tak laku. Bila orang sebut, banyak duit ni. Banyak duit ni. Apa lepas tu? Kaya dia ni. Cuba kalau banyak duit ni. Miskin contoh. Orang tak nak. Kaya tak ada. Nama kaya tak ada. Atau banyak duit ni. Apa dia? Tahulah nak sebut apa. Kata tak ada nama nak sebut. Macam contoh kita bagi masing-masing yang datang subuh ni, alhamdulillah lah. Jadi kita bagi seorang $1 juta lah. $1 juta nak buat apa? Sini semua pakai RM tak laku tak? Okey lah tu $1 juta. Tapi tak laku. Tak boleh jadi kaya. Tak boleh jadi kaya. Memang duit tu sebenarnya, walaupun dalam konteks permulaannya memang kita nakkan kepada keperluan. Memanglah mula-mula, lama-lama kemahuan kan. Boleh tahan juga aku. Aziz satu ajar dah. Dari harta tukar jalan. Macam ini jalan. Amen. Dia punya ada berantu ni. Berantu ni. Apa berantu ni? Berantu ni maksud ada sifat yang bersamanya, bersertanya. Jika tidak dibaca dengan bermula dengan nama Allah. Dengan Allah. Maka harta ni dia akan membawa kepada selain Allah. Kaya, sifat yang kita gunakan untuk mendapatkan harta. Kaya, sifat kita gunakan untuk dapatkan harta. Maka orang kaya cari harta. Macam itulah. Orang kaya cari harta. Kalau orang kaitkan, jomlah kita solat boleh jadi kaya. Gila kamu. Marah.
Mana kaya? Ha? Dah solat qobliyah katanya kan? Bukan qobliyah lah, lepas subuh dia bantai. Kamu dah kaya dah? Oh, pada sahun kawan tu. Dia nak ngajar orang tu meniaga. Kan? Orang tu duit juta-juta. Kan? Kawan tu barulah nak, wallahu alam lah. Dia komen kat live kawan tu. Dah kaya dah katanya. Apa jawab? Alamak. Dah kaya dah? Kamu dah solat qobliyah subuh. Dah kaya dah? Dia punya statement tu, tak tahulah apa intentionnya. Menunjukkan memang manusia akan faham kaya tu harta. Dia dengan Allah. Patutnya dia tak jadi. Kamu adalah berbilion pun kat sini. Kalau kita blok kat sini, blok habis. Sebab tu datangnya dalil wa antal ghani wa nahnu fuqara. Macam mana pun bilion duit sini tetap miskin. Kalau boleh pegang harta tetap miskin, peganglah berapa banyak pun. Tapi kalau bawa sikit dah rasa kaya, habis, tak payahlah. Kalau boleh pegang harta rasa miskin. Ni bunyi macam tak logik ke kan? Macam mana pegang harta rasa miskin, Ustaz? Bagi yang mengenal. Bagi yang mengenal, dia pegang harta tetap kaya tu pada Allah. Sebab bermula nama tu pun dengan Allah. Tidak bermula kaya itu dengan harta. Yang kita mencari kaya, mencari kasih sayang. Kasih sayang kan? Ini pun satu hal juga ni kan. Tengah isu ni, isu internasional ni. Mencari suami ke mencari kasih sayang? Ada ayat dia kan. Mencari isteri ke mencari kasih sayang? Mana? Oh, Haji. Alhamdulillah, sadaqallahul azim kita. Saya mencari Allah, Ustaz. Orang bercakap, kalau mencari Allah, saya kahwin. Ada orang itu, saya tak perlukan suami, saya perlukan Allah. Jadi saya dah ceraikan suami saya. Isteri ceraikan suami. Saya tak perlukan suami. Saya perlukan Allah. Allah adakan suami, isteri, harta ni. Manusia tak boleh lari daripada ni. Ini syariat manusia. Padanya Allah sertakan sifat yang terkandung padanya sebagai ujian untuk manusia. Ni kata ujian tu. Bukan ujian ni suami kahwin lagi ya. Berat saya nak terima, Ustaz. Ujian untuk saya. Oh, masa tak kahwin lagi bukan ujian. Bila kahwin lagi dia menangis-nangis kawan tu. Ujian berat, ujian ni. Boy. Nak tunggu kahwin lagi dia ujian. Dah tu, ada suami tu bukan ujian. Ada je saya suami tu bukan ujian. Ada je isteri tu bukan ujian. Ujian mana? Tak ada pun ujian. Ada pun ujian, tak ada pun ujian. Bagaimana dia katakan ada tu ujian, tiada tu ujian? Kerana bila kata ada tu ujian, Allah nak uji. Yang kamu cari suami ataupun sifat kasih sayang Allah pada suami. Kasih sayang Allah pada suami. Allah tiupkan, Allah jadikan kasih sayang pada suami. Bukan suami yang bagi kasih sayang. Bukan isteri yang bagi kasih sayang. Sebab tu ada suami isteri yang sudah berkahwin, tiada kasih sayang. Mana perginya Ustaz? Hilang. Mana pergi? Tahu? Rupanya dia tak dapat kasih sayang Allah. Habis yang diorang happy go lucky tu, itu seronok-seronok. Sayang ni adalah tanggungjawab. Setianya membawa pada maksud setia. Tahu yang maksud apa maksud setia? Setia ni jangan kahwin lagi. Itu kan setia. Itu tak kahwin lagi. Setia ni, make sure isteri kita ni tidak masuk dalam api neraka. Itu setia. Setia ni jumpa balik isteri kita dan dia jadi isteri di syurga. Itu setia. Setakat dunia tu belum setia. Dunia belum menjamin kesetiaan kerana berjumpa pasti ada perpisahan. Tak berpisah dengan hidup, berpisah dengan mati.
Di mana erti setia? Tak ada setia. Cuma setia di dunia ini dengan memastikan isteri kita memenuhi segala kriteria kasih sayang Allah. Nak dapat kasih sayang Allah, didik dia taat Allah. Dapat kasih sayang. Tutup aurat, solat awal tu, didik dia ikut spek Allah. Dia akan dapat kasih sayang. Isteri nak dapat kasih sayang suami, bukan tergedik-gedik dengan suami. Tergedik-gedik dengan suami. Bahasa mudah. Asyik berdua duduk. Kalau handphone tu penuh muka berdua tu itu. Alah nak masuk dua-dua tu payah. Tak payahlah nak berdua-dua dalam tu. Kan? Nak bagi tahu apa? Tak payah bagi tahu kat orang. Nak dapat kasih suami bukan kena bersama dengan suami, tapi bersama dengan ketaatan pada suami. Maka Allah akan bagi kasih sayang. Maknanya dengan Allah tu ujian. Berat ujian. Sama dengan kaya tadi, harta boleh aku bagi kau harta, tapi nak kaya kau kena taat dengan aku. Boleh jadi kau dapat harta, nanti kau akan jadi orang yang tamak, bukan jadi orang kaya. Kau tak jadi orang kaya, kau jadi orang tamak, orang yang bakhil pula tu. Dah tamak, bakhil pula tu. Ismail ulam gaga. Ulam raja. Ingatkan kaya, ada harta dah jadi kaya. Ada harta je kedekut. Kita kalau fikirkan secara logik, macam mana ada banyak duit boleh jadi kedekut? Sebab kaya tu bukan pada harta. Kaya tu pada hati yang berlapang dada. Tak takut habis. Tu orang kaya, tak takut habis ni orang kaya. Dia bagi je. Nabi SAW macam angin. Macam gitu. Ramadan. Bukan Ramadan macam air. Mengalir. Bagi. Tak takut habis ke? Tak takut habis. Apa sumber tak habis-habis? Duduk tepi sungai. Tak payahlah ambil air sungai tu buat baldi ke apa. Buat tong kat rumah. Buat paip ke. Ambil. Buka paip. Tak tutup paip tu. Air sungai tu. Action. Air sungai. Arwah tok saya. Di kampung membuat sempak. Dekat 50 tahun lebih, 60 tahun. Tak ada bil air. Rumah tu tak ada bil air. Mana tak ambil? Air perigi. Pakai perigi mas dia. Pakai bayar api lah. Air tak ada. Tak ada bil. Sedut dia. Bayangkan. Kita duduk tepi sungai. Buat paip. Sedut. Belilah mesin tu. Modal beli mesin lah. Sikit lah usaha kita pun. Itu ibaratnya. Beli mesin sikit. Rendam kat dalam sungai tu. Lemak masuk dalam tu. Beli paip. Awak tak buat tangki air, tahu saya tak jumpa lagi sungai ni kering. Tak buat tangki air lah katanya. Ibaratnya lah. Melainkan sungai tu kering. Jadi kalau sungai kita duduk sebelahnya, begitulah juga dengan kita bersama dengan Allah. Maknanya adanya harta bukan menunjukkan kita ada, tapi kayanya Allah. Dia terkait sebab memang dia membawa pada kaya, suami membawa pada kasih sayang, anak kasih sayang, dia akan bawa pada sifat tadi. Bila kita balik kepada nama-nama Allah, automatik adanya dunia atau tiadanya dunia, tetap adanya kasih sayang Allah. Sebab kalau kaitkan suami ni, apa menyatakan apa? Kasih sayang. Okey, kasih sayang tu ada sebelum ada suami, ataupun sayang dulu baru ada suami. Ataupun suami dulu baru ada sayang. Kita fikir, mana boleh ada suami dulu baru ada sayang? Sebab apa? Sebab sayang ni dengan nama Allah. Kita dah faham tu. Maknanya sayang ada dulu, kemudian baru ada suami. Maknanya sayang tu dah ada sepatutnya. Orang yang berkahwin, diuji dengan kasih sayang dan dia tiada rasa kasih sayang. Sebab dia tidak beriman dengan sayang dulu. Maknanya adanya sayang sebelum adanya suaminya. Bila adanya suami, maka dia jadi penggemis kasih sayang. Hanya bergaduh lah. Maka kasih sayang tu berubah mengikut keadaan. Dia mula jadi nafsu. Nafsu ni kebendaan. Lepas tu tak berubah. Kasih sayang fitrah yang kekal. Hadaplah surah Rum ayat 30. Dia takkan berubah. Kaya pun takkan berubah. Harta saja berubah. Turun naik dia punya harga dia, amount dia. Tapi dari segi jiwa kita, takkan berubah. Allah kalau once dia bagi kaya kat seseorang tu, memang sifat ni takkan berubah. Kayalah dia. Sampai ke mana? Sampai ke syurga. Sebab dia akan bawa sifat kaya tu berjumpa dengan Allah balik.
dengan amalan-amalan dia yang diterjemahkan disebabkan kekayaan tadi. Kerana dia kaya tu dengan Allah, maka amalan dia buat, dia banyak memberi, dia banyak membantu, dia banyak ini. Sebab kaya tu memberi. Dia memberi sebab Allah kaya, bukan dia memberi sebab dia ada. Tu pun kena faham. Setengah orang bagi sebab dia ada duit. Sebab tu tolong dia susah senang. Kenapa tolong orang time susah senang? Sebab yang kaya bukan dia. Bukan nak tolong bila kita ada. Kalau nak tolong bila kita ada, merasalah kita ada baru nak tolong. Bukan. Tolong ni sebab Allah yang kaya adakan kita duit untuk bagi dia. Salah satu contohlah. Allah adakan kaya pada masa, bagi masa untuk dia. Allah adakan kaya bagi tenaga pada dia. Bukan bila aku dah ada. Nah, aku dah ada, nanti aku tolonglah kau. Nah, lain sekali, dengan dia tak ada dah. Mana pergi ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dah, Allah. Nak nunggu ada tu kan. Dah meninggal kawan tu. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan pada perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni, keberadaan. Jangan jadilah seperti iblis yang hilang kefahaman, beramal mengatakan dirinya ada. Allah adakan semua bagi dia. Memang Allah ni Ta'ala maha mengadakan sifat-sifat ada tu sifat Allah. Mudah di sisi Allah nak mengadakan apa yang tak ada. Sebab ada tu sifat Allah. Cakap apa? Jadi jangan tertipu dengan ada itu, lalu dapatkan kefahaman apa yang ada yang di keliling kita. Pegang satu, menyatakan kebesaran Allah. Ini dalil. Baca dengan nama Allah. Ini kena perhalusi pula dengan baca dengan sifat-sifat kesempurnaan sebagai contoh kita baca hari ini. Ini cara baca lah. Allah adakah harta? Nak bawa sifat kaya tadi. Upaya kaya tu upaya bermula dah dengan Allah, bukan dengan harta. Bukan dah ada harta baru nak jadi orang kaya. Salah. Ha? Kaya dululah sebelum ada harta. Nanti ada harta kan, miskin pula kan. Bila kita dah kaya dulu sebelum ada harta, bila ada harta, sukalah kita memberi pula nanti. Tapi nak kaya dulu, kena bagi daripada sekarang. Tu katanya. Bukan tunggu ada harta baru nak bagi. Bagi sampai Allah kayakan kita dengan harta. Walau kaya dah kita tak perasan. Aku kaya dah punya. Allah lambat nak tunggu kaya. Lambat tu rasa. Contoh kan. Bila kita rasa kaya tu bermula dengan Allah, lalu kita pun datang sifat syukur. Ngasih Allah. Rasa kerendahan hati. Kerana hati itu telah dianugerahkan sifat qanaah, cukup. Kita faham. Sayang itu dengan nama Allah. Bukan nak tunggu ada suami baru nak sayang. Bukan ada tunggu isteri baru nak sayang. Kalau baru nak sayang, hati-hati lah. Belum tentu dia ada sayang. Tapi kalau dah ada sayang, baru layak dia memiliki dunia. Baru layak dia menguruskan dunia. Kalau tidak, dia akan buat kehancuran. Kerana dia ambil dunia pula. Patut ada sayang bukan nak ambil dunia. Kita nak beramal di dunia. Kan? Contohnya gelas ni, ada air. Kalau ada air, saya tak ambil gelas. Saya minum air kan? Kalau tak ada air, saya bawa balik gelas ni. Nak cari air. Bila saya dah ada air, saya minum sekejap lagi, saya tinggallah gelas ni. Buat apa saya bawa balik? Saya nak air. Itu tamsil dia. Kasih sayang dengan suami. Kena ada kan. Bila ada air, dia baru bermanfaat gelas itu. Ini kaedah berfikir. Kalau minta gelas, belum tentu dapat air. Tapi kalau minta air, gelas jarang nanti lihat tadi datang bawa curah air kat sini, apa hal Ustaz? Ustaz minum cepat Ustaz, minum cepat. Kita tak ada gelas ni lah. Minta air, saya haus lah. Mana air dulu tu? Air dulu baru datang gelas. Samalah sayang dulu baru datang suami. Bila kita rasa kasih sayang Allah dulu, baru Allah datangkan suami untuk menterjemahkan kasih sayang Allah. Bukan nak buat satu kenyataan, ini suami saya punya. Tu tak payah bagi tahu, orang tahu dah. Kan? Sama dengan kaya. Kaya rasa kaya dulu. Barulah Allah bagi harta supaya kita sibuk mengagih-agihkan kekayaan Allah. Bagi. Tapi nak rasa semua ni dengan anugerah, dengan ketaatan. Di sinilah baru hubung kait dengan ketaatan. Duduk dalam majlis ilmu, ya Allah anugerahkan sifat tu nanti. Benda ni kita tak sedar dia hadir dalam diri kita. Sama macam nafas kita tak sedar, tahu-tahu bernafas je. Sebab sifat ni takkan
kita boleh tentukan bila nak dapat. Dia adalah anugerah, bila-bila boleh dapat. Bila-bila Allah bagi, dia sayang, dia rasa macam hilang masalah. Dia tak ada lagi argument, tak ada lagi pergaduhan, tak ada lagi prasangka, tak ada. Mana pergi semua ni? Oh semua, Allah dah masukkan kasih sayang. Bila orang dah ada kasih sayang, dia tak ada isu lah. Tak ada isu mas sekalian. Ini sebenarnya. Dan ini satu perjalanan sebagai seorang hamba menuju kepadanya, yang ini kepada Allah, dengan sifat kebesarannya. InsyaAllah, kita akan sambung pada siri yang akan datang, pada bab amanah. Amanah ni kita akan bawa lagi perbincangan lebih terperinci lah. Bagaimana gunung tak mampu nak tanggung sifat tadi. Sebenarnya Allah nak bagi sifat tadi tu kat gunung, kat langit, kuat, luas, hebat. Ni semua sifat yang tak nampak. Kalau nak bagi kat langit kan dah memang sifat langit tu kan luas. Gunung kan tinggi. Setara kejadian yang besar pun gunung surrender. Manusianya halus ni, halusnya manusia boleh terima. Sebab tu kadang masa tu kecil lah. Tapi berjalan berkepak kawan tu, berkepak jalan macam ni. Rasa besar. Mana Allah kecil ni. Aku boleh makan ni tengok kan. Mana datang rasa besar tu? Bukan dengan kejadian fizikal, sifat itu. Sifat itu kadang-kadang kita bila salah bawa tu, itu yang hancur semua diri dia dan dia menghancurkan orang lain. Dan gunung surrender. Langit surrender. Manusia saja yang sanggup dan Allah kata dipersiapkan. Kita sanggup bukan sekadar sanggup saja, tapi kita dipersiapkan satu. Keduanya Allah bagi peringatan juga. Ada juga yang manusia ni yang berpaling. Dan dipersiapkan tapi berpaling buat benda yang tidak sepatutnya. Itu nanti kita akan bincang pada siang akan datang. Mohon ampun maaf pada saya ada kekurangan, tak saya kata kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Aku laqali haza wa safallahu azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.